Okay. See this OSHA Act 1994. They call it Act 514. Act 514. So as you know, this is the statutory act, law, or written law. So from the last lecture, this written law have to go to Dewan Rakyat, then go to Dewan Negara, and then have to got an assent from the Agung, then we enforce. So the enforcement done by the Ministry of Human Resource under Department of Occupational Safety and Health, Department of Occupational Safety and Health. So this act has been exist right now 2016 years ago. So when talk about OSH, this is the history of the industrial related act. So this the first, they call it 1878 appointment of first steam boiler inspector. This is the beginning of the industrial punya regulation and act. And before we known as Malaysia, they call it enactment. So 1892 Selangor Steam Boiler Enactment. This enactment only terpakai oleh state Selangor. So state Selangor, they have steam boiler enactment. You know steam boiler? Anyone know steam boiler? Tahu tak? Steam boiler ni, when they want to jalankan turbine, for example like TNB, dia nak jalankan turbine dia tu, dia mesti guna kipas kan. So kipas ni dia ada boiler steam. Boiler steam ni panas, dia ada pressure. So boiler steam ni akan menjalankan turbine tersebut untuk menjana elektrik. So they call it steam boiler. So steam boiler is very high risk punya job. So they must have people yang competent. People yang competent. So people yang competent, there is inspector. Competent person to do that. That's why they have this enactment for that particular boiler. So Perak steam boiler, then followed by Perak steam boiler enactment. Then there is a machinery enactment by machinery inspector. Machinery inspector ni people yang pegawai DOSH ni lah, yang akan inspect machine. So nanti itu separation from Department of Mine, Machinery Department. So this is the history. And then 1967, ada Factories and Machinery Act 1967. This Act 139. So this is the first act in industry. They call it Factories and Machinery Act 1967. Then there is also 1968 Industrial Health Unit, 1970 Factories and Machinery Department, 1971 Dissolution of Industrial Health Unit, 1975 established Industrial Hygiene, then 1985 established Petroleum Safety Division, 1991 established Major Hazard Division. Then they establish the department yang menjaga major hazard. When talk about major hazard ni macam petroleum, baja kimia yang besar yang banyak disimpan tu dalam gudang, they have to
establish major hazard division. Dan nanti itu baru tubuh NIOSH. NIOSH tahu tak NIOSH? NIOSH ni di Bangi. Satu tempat dia di Bangi. They call it National Institute of Occupational Safety and Health. Sini tempat yang buat training. Kalau besok you nak further study dalam industry health and safety, you can go to NIOSH. Got your certification of that. So they call it National Institute of Occupational Safety and Health. And then 1994, they established OSHA. OSHA, Occupational Safety Health and Act 1994. This one handled by DOSH, Department of Occupational Safety and Health. So this is the history of industrial related act and regulation in Malaysia. So when talk about OSHA Act, there is a structure. So the acts consists of duties of care. So dalam akta ni dia lebih kepada prinsipal, prinsip-prinsip yang harus diikut, prinsip dasar, dia punya spirit dia apa dia nak. So the act is like a mother, mother. So the act, there is structure of the act. One is duties of care. Duties of care dalam bahasa Malaysia tanggungjawab untuk menjaga, duties of care. And so there is a committees. So in industry dia mesti ada jawatankuasa untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So there is a committee. So inside in the structure of the legislation there is a SHO. Apa itu SHO? Safety Health Officer. Safety Health Officer. So dalam akta ni wujud jawatan safety jawatan officer, Health and Safety Officer, pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. And then dalam act ni dia punya structure ada DOSH officer. DOSH officer ni pegawai yang menjalankan enforcement. So Department of Occupational Safety and Health Officer, pegawai yang menjaga yang membuat audit ke so dalam structure of legislation ni terdapat improvement and prohibition notice. Maksudnya kalau didapati tempat tu dia punya keselamatan dan kesihatan tidak ada ataupun as far as practicable tak sesuai ataupun tak ada standard, dia boleh bagi notice improvement. Maksudnya dalam masa seminggu dia kena improve. Kalau tidak tak boleh jalankan aktiviti tersebut. Dia ada kuasa, DOSH ni ada kuasa. Prohibition maksudnya apa? Dia tak boleh menjalankan aktiviti industri tersebut kalau dapat prohibition notice. Contoh ada kemalangan yang menyebabkan kematian di tempat tersebut. So dia bagi prohibition notice, tidak boleh langsung jalankan aktiviti di industri tersebut. Dia ada kuasa. So DOSH Officer Improvement and Prohibition Notice. And dalam act ni barulah ada regulation. Regulation lebih detail. Apa requirement yang diperlukan when talk about duties of care, when talk about committees, when talk about safety officer, when talk about kuasa-kuasa DOSH ni, dia lebih spesifik dalam regulation. And then code of practice or guideline. So for example like guideline of sitting kan.
and saya suruh baca itu guideline of sitting, is one of the code of practice. Is a guideline that comply with the act. So kita kena tahu kalau kita kerja kat industri and when you become a case manager ke, you work at occupational health department, health safety department, and then you need to understand the regulation and also the code of practice, the guideline that comply with the act. Yeah. The evidence that legal requirement contravene. So in the code of practice or guideline, there is evidence. Kalau ada evidence yang boleh mencabar legal tu, dia boleh gunakan kalau ada evidence. Contoh limit exposure pada human being. Didapati kajian mengatakan certain limit, so we have to follow lah. Evidence that legal requirement contravene. So evidence boleh digunakan. So why the need of this OSHA? This OSHA, the need of this OSHA, because the Factory and Machinery Act 1967, the scope, the prescriptive. So why is need? Because when they have this Factories and Machinery Act 1967, their scope is general, too general, and only government prescribe the thing about health and safety, and too dependent on government. Bila government prescribe every activity in the industry get too dependent on the government. So everything must be prescribed by the government. So they get too dependent, terlampau dependent sangat dengan government. So that's why there is a new act, with the OSHA Act have to be there. So and then accident statistic keep growing. Because of that, and so you see, because of the Factory Machinery Act ni, dia punya scope very general. They dependent on the government punya prescription guideline. They become dependent pada government. Dia tak ada cara untuk macam mana nak solvekan hazard tempat kerja. And then statistik, bila lihat statistik, dia makin meningkat. So this is from 1990 lah. I tak update lagi from 1990. You tengok sini, in our country, that the most sector of occupation is more on industry 24%, and then we have agriculture banyak. So this is the most our country punya pendapatan. So when talk about industry and also agriculture dan perhutanan dan perikanan, is a high risk punya job, melibatkan tenaga manusia yang perlu diberi perhatian. So this is the accident punya statistik. When you look at this 1980 to 1994, the trend of accident keep increasing. But when there is a OSHA Act punya introduction in 1994, you can see there is significant reduction in terms of the statistic. You see, this is the trend of industrial accident. The numbers quite increasing, but when they introduce the OSHA Act, the accident is decreasing. So this is the reporting industrial accident.
So you can see that the accident keep when the OSHA has been introduced, the reduction of industrial accident is reduced. You see that 1994, 122,000, then reduced to 117, 108, 89,000. So there is evidence that when the OSHA Act has been introduced, there is a significant reduction in terms of the number of accident in industry. This is the accident rate per 1,000 workers. So you can see that when talk about accident per 1,000 workers in industry, you can see that the most numbers accident is at this in 89. You can see that agriculture and also pelombongan, quarry, kan? And then the second one is the kilang, industry manufacturing. This is the common accident. Agriculture, pelombongan, and also kilang, factory, melibatkan manufacturing dan sebagainya. So in term of industry, this is the ni sama juga kemalangan industri mengikut sektor perindustrian. This kemalangan industri, this one kemalangan pekerja. Ni kemalangan industri mengikut sektor perindustrian. You can see the rate is agriculture. The second one is industry. The third one is more on commercial. So you see that manufacturing, industry, and agriculture, the main major industrial accident. So when talk about kemalangan maut dan hilang upaya kekal, accident fatal accident and disability, permanent disability, which one is the most? You can see that HUK is means what? Hilang upaya, maut. You can see that in 1989, pertanian kurang upaya banyak. And then yang hijau, mentok disable, permanent disable, yang hijau industri. Kalau di industri banyak yang hilang upaya, permanent disability, the industry. The second one in agriculture, maut banyak di agriculture, and the second one is industry. So no wonder kalau you work at the hospital, you will receive case yang due to the industrial accident. Due to the industrial accident, they have this permanent disability. So when compared to sector industry and not sector industry, you can see that industrial sector contribute more than the not industrial sector. This is the years. You can see 1989, the most is people who work at industrial sector. Okay, so we're going to discuss about the scope. The scope.
Upper scope is going to discuss about the scope of the OSHA. So person at work. So who's going to be liable for this scope? So anyone, a person at work. So people working who working, they are covered by this OSHA Act. And also in all economic activities, including public and statutory authorities. Maksudnya, in all economic activity, sepatutnya peladangan, kerajaan, publik, kementerian, ini cover semua. All economic activities yang melibatkan ekonomi, covered by the OSHA. Except, so this OSHA dikecualikan, dia been excluded on board ships. On board ship maksudnya aktiviti yang dalam kapal, di atas kapal, di dalam kapal is not covered by the OSHA. Dia ada akta dia sendiri, dia panggil akta perkapalan. So this OSHA covered people at work, any activities, any economic activities, even private, public, and also kementerian ke, government body semua covered, except on board ship or the armed force. Armed force maksudnya tentera lah. Tentera tak terpakai OSHA ni. Sebab apa? Kalau when talk about OSHA ni, we have to adapt the machine to the human, kan? Feed the machine to man. Tapi dalam tentera tak boleh. Tentera have to feed the man to the machine. Kalau kita nak ikut konsep OSHA, susahlah, sebab armed forces ni talking about melibatkan musuh negara dan sebagainya. So the people have to be feed with the they have to adapt and feed to the equipment or machine. Sekejap you sekejap saya nak anak saya punya telefon ni dah bunyi banyak kali pun tak bangun. Pi. Kau ada kelas tak, Pi? Pi. Ada kelas ke tak? Bangun. Okay, sorry Macam inilah susah ni kalau on ODL ni Nak bangun pun susah. Okay, so this is regarding person at work at all economic activities, including public and statutory authorities and private sector industry, except on board ship or the armed force, army. So in the act, there is a schedule. Schedule is the like appendix lah. Appendix. This is the schedule. What are the type of activities? They describe specific. What are the activities that be covered by the OSHA Act? So in the first schedule, subsection 1, 2, the activity that involve manufacturing. Manufacturing macam industri Hitachi, Sony yang buat dia melibatkan manufacturing. And then mining and quarrying. Mining and quarrying maksudnya apa? Pelombongan. Lombong emas, lombong biji timah, lombong pasir, kan? Pernah tak tengok macam mana dia buat pelombongan pasir? Construction. Construction maksudnya bina bangunan. Dalam construction
tersebut ada dia punya detail dia, what type of construction. Tapi yang melibatkan construction termasuk dalam OSHA cover. So people working at construction being covered by the OSHA Act. Agriculture, forestry, fishing, nelayan, pertanian, perhutanan, menebang balak dan sebagainya. Utilities, electricity, gas, water, sanitary services, macam TNB cover, macam yang kumbahan tu siapa? Aktiviti yang kita bayar selalu setiap bulan tu, yang buat aktiviti kumbahan. Yes, pandai pun, Indah Water. Indah Water also being covered. Sanitary services, sanitary ni aktiviti yang melibatkan pembersihan. Sekarang ni musim COVID, banyak company buat sanitize punya aktiviti kan. Itu pun cover. Aktiviti melibatkan transport, storage. Kadang-kadang you tengok ada yang melibatkan simpan chemical yang banyak dalam kuantiti yang banyak. Communication, TM pun cover. Wholesale and retail trades. Wholesale ni yang jual macam Emporium, Billion, Maiden kan. Maiden Company jual pun dia orang yang bekerja kat situ covered OSHA. Hotels, restoran, saya tengok dekat Facebook, restoran yang saya nak pergi tapi tak dapat pergi lagi. Yang dekat Penang, yang Awi naik basikal kan, dia nyanyi-nyanyi. Apa dia panggil restoran apa je? Asmin tahu kan? Restoran apa tu? Pak apa nama dia? Pak Din. Pak Din punya Western. Pak Din Western. He type itu Pak Din Western. Dia jual barbecue, dia jual steak, orang putih punya makanan. Pak Din Western. Siapa yang duduk kat Penang, Bukit Matajam tu, tahulah tu. Siapa di sini duduk kat Bukit Matajam? Zati. Sikin? Zati. Okey, lain kali saya pergi sana, you bawa saya pergi Pak Din Western. Pak Din Western also being covered dalam OSHA ni. People working at finance, insurance, real estate, business services pun cover. Public services and statutory authorities. Statutory authority maksudnya kementerian pembangunan, kementerian sumber manusia, kementerian kesihatan, public service, university, UiTM, semua covered. This is they covered under OSHA Act. People yang working kat situ. So what are the objective of the Act? What is the objective of the Act? To secure the safety and health and welfare of person at work. So this the objective of the Act to secure, untuk memastikan keselamatan, kesihatan, welfare, kebajikan person at work. So the OSHA, we want to secure because person who work at this, person working at all the sectors tu yang described by the schedule have many hazard, kan? So if they face the hazard, kan, at the end, they will suffer. Boleh menyebabkan accident, boleh menyebabkan kematian. So the objective of the Act to secure the safety, health and welfare of person at work. To protect person or other person at work at the place of work against hazard. So this Act is to protect and other than person at work. So for example like UiTM Fakulti Kesihatan. So Fakulti Kesihatan UiTM have to protect person at the place of work against hazard.
Maksudnya, and other than person at work. For example, they have to protect dia punya lecturer. At the same time, they have to protect the student. And also, when there is a visitor coming to UiTM, their duties is to protect them against hazard. That's why you all semua doing this ODL, kan? Sebab salah satu objective of the act is to protect the person at work. COVID sudah meningkat, that's why dia bagi aktiviti pembelajaran ODL sebab dia nak protect you daripada hazard, biological hazard, which is COVID-19. To promote occupational environment adaptable to the person physiological and psychological needs. You need to promote occupational environment. Pekerjaan yang environmentnya dapat adapt to the person physiological and psychological needs. So, for example, like kerusi, dewan kuliah, lab ke, equipment mesti sesuai dengan kemampuan physiological and psychological of human being. They have to promote the occupational environment adaptable to the person physiological and psychological need. For example, when talk about environment, apa dia? When talk about environment. So, you bayangkan you dalam apa lecture hall. Apa when talk about environment, apa yang perlu disesuaikan dengan physiological and psychological of the student? Anyone? Air ventilation. Yes, dia punya air, quality of air, kan? Mesti sesuai dengan apa ni bilangan student. Lagi apa? Pencahayaan. Yes, lighting. So, pencahayaan lux dia mesti sesuai. Kalau dalam dewan kuliah, berapa lux yang diperlukan yang sesuai dengan physiological and psychological of the student. Probably 200 to 350 lux, kan? Lagi apa? Anyone? Right? Semua senyap je. Tak boleh fikir dah. Noise. Noise berapa? Dia punya decibel. Lagi? Temperature, kan? Temperature dia berapa yang sesuai. Lagi? You dah belajar agronomik, dah belajar belum? Dah. Dah. Apa dia lagi? Pengalaman? Space. Humidity. Humidity. Berapa humidity? Yang sesuai dengan person ni, physiological. Siapa yang jawab tadi? So they have to promote occupational environment adaptable to person physiological and psychological needs. To provide mean towards a legislative system based on regulation and the code of practice in combination with the previous provision of the Act. So dia mesti mengikut peraturan dalam industri ataupun code of practice atau guideline yang covered by the Act. So the Act ni, dalam Act ni ada regulation, ada code of ethics. So dia mesti mengikut garis panduan. So whatever they come out with the control measure untuk sesuaikan the physiological and psychological needs of a person at work, they have to follow the legislation
and based on regulation, the code of practice. So philosophy and guiding principle. The philosophy and guiding principle is that responsibilities to ensure safety and health at the workplace lies with those who create the risk and with those who work with the risk. So, people yang create the risk. Siapa yang create the risk? Dia majikan. Majikan. And siapa yang work with the risk is the pekerja. Majikan, katakan dia buat aktiviti, contoh paling senang lah. Bagi contoh, dia nak masak, dia industri, small medium enterprise industry. Dia masak keropok lekor. So dia masak keropok lekor ni, so bila nak masak keropok lekor, dia kuantiti yang besar, dia mesti kuali yang besar, dia mesti bahan api yang kuat. So perlukan gas, perlukan bahan pembakar api yang agak besar untuk nak masak ni. Kuali dia besar kan, sebesar satu bilik. So apa risiko kat situ? Risiko dia apa? Mungkin Jatuh dalam kuali. mungkin bagus Safa. Mungkin yang bekerja tu kalau keadaan itu licin, dia tak pakai kasut boot, dia mungkin bila kacau keropok lekor tu dia boleh terjatuh atau termasuk dalam kuali kan. Celup tangan. Kebakaran boleh menyebabkan burn dekat dia punya badan, dia punya kaki dan sebagainya. Ataupun gas tu, gas yang kuantitinya besar, kalau dia tak store betul-betul boleh meletup gas tu. Boleh menyebabkan kematian, risiko meletup kan. Makcik-makcik kampung tu bekerja, yang tak dapat kerja di bandar kerja kat situ. So majikan yang buat aktiviti itu mesti bertanggungjawab. Bertanggungjawab terhadap risiko yang akan berlaku kat situ. So they have to ensure safety and health at the workplace. With those who create the risk, the majikan. Untuk nama majikan tu Amirah. Datin Amirah punya industri itu, small medium enterprise industry, keropok lekor industri. So Datin Amirah ni tuan punya tempat tu yang akan bertanggungjawab. Ada pekerja-pekerja dia, contoh Syasha, Akilah, Nur Amalin, Raihan ni bekerja kat situ. Inilah pekerja ni pun bertanggungjawab. Bertanggungjawab juga. Dia bertanggungjawab juga kepada pekerja-pekerja. So dalam konsep OSHA ni, ia melibatkan self-regulation, kendiri. Dia panggil kendiri, maksudnya tanggungjawab majikan untuk memastikan keselamatan. Dia bukan tanggungjawab Kementerian Safety and Health, DOSH. DOSH tak bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab ialah majikan tu. Dia bertanggungjawab langsung terhadap tempat dia tu. They call it self-regulation. And consultation. Consultation maksudnya dia boleh consult. Kalau ada competent person yang dalam safety management ni, dia boleh consult macam mana nak elakkan bahaya bekerja dengan aktiviti ni. So dia boleh consult, and workers must cooperate and participate. Keselamatan dan keselamatan, yang menjaga keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. So involve self-regulation
consultation, and workers must cooperate and participate. Dalam Act ni dia ada salient provision. Salient provision maksudnya benda-benda yang berkaitan yang perlu ada. Benda yang tak nampak tapi benda ni perlu ada. What are the salient provision of this OSHA? Dalam OSHA ni dia ada council. Dia ada council keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So kat Malaysia ni pengerusi dia siapa? Anyone knows? Anyone? Datuk Lee Lam Tai. Lee Lam Tai ni ialah pengerusi. Dia selalu keluar dalam TV. Datuk Lee Lam Tai ni. Dia chairman of National Council of OSH ni. So di dalam council ni akan bincangkan perkara-perkara berkaitan dengan akta, perkara-perkara yang dia pun buat promotion, dia akan dan discuss dengan DOSH, so National Council for OSH. Kalau nak buat regulation baru dia pun berbincangkan dalam council ni. And then there is general duties of employers and self-employed. Apa duty? General duty, employers and self-employed. And then general duties of designer. Designer orang yang design. Apa ni plan, yang buat plan, apa yang buat manufacturing and supplier yang bagi jual apa equipment. And then general duties of employees. Employees, pekerja. Dia ada tugas-tugas yang general yang patut dilakukan oleh employees, employers, designers, all this. There is a safety and health organization. Dalam silent provision ni ada safety and health organization. Dalam silent provision ni pun ada reporting of accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and disease. Sebab apa mesti report kalau ada kemalangan dan sebagainya? Supaya kita boleh perbetulkan apa yang tak betul. Maksudnya supaya kita boleh elak hazard tu, risk tu. Very good, Fandi. And then also it become a statistic. Kan? Kita boleh tengok trend. Kalau you pergi ke kilang, siapa yang pernah kerja kat kilang, dia buat promosi kan, zero accident. Dia tak nak kemalangan. Kalau tahun ni you ada 10 kemalangan yang menyebabkan kecederaan dan kematian. So, you kena mesti ada target. Next year kurangkan 5 ke. Next year another year kurangkan 2. So, if you ada reporting accident, dangerous occurrence, you nampak statistik kan? Kalau statistik ni makin menurun, that mean you are in the right track. That you punya you manage safety and health ni bagus ke tidak. Kalau trend you makin meningkat, accident makin meningkat, dangerous occurrence banyak berlaku, occupational poisoning and disease banyak bertambah, it mean that you punya management of safety tak bagus, kan? And then under the salient provision also there is a prohibition of the use of plant or substance. Provision ni tak boleh gunakan mesin ataupun material atau chemical. There is industrial code of practice guideline. There is enforcement and investigation. Ni di bawah DOSH. And then there is liability for offence. Maksudnya siapa yang melakukan kesalahan, dia ada tertulis kat itu siapa yang bertanggungjawab. Jika ada kesalahan ni, kita boleh bertanggungjawabkan kepada orang tu. Nanti kita boleh boleh jatuhkan, boleh tuduh orang tu. Dalam silent provision ni, liability is we can
letakkan kesalahan tu pada orang. Katakan ada kematian, dia dapat dia tuduh, Dodge tuduh dia punya supervisor ke ataupun dia punya manager ke yang tak ada sistem management yang bagus, dia boleh tuduh. So liability for offence. And then there is a process of appeals. Maksudnya orang yang kena tuduh tu boleh merayu, boleh buat rayuan. So yang saya cerita last lecture, magistrate, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. So dia buat rayuan. Kita boleh merayu kalau tak puas hati. And also penalties. Penalty maksudnya apa? Kena denda. Statutory law mesti ada penalties. Penalty can be monetary and also imprisonment. Maksudnya penjara. Dia tak ada gantung sampai mati lah. Dalam Industrial OSHA Act ni tak ada gantung sampai mati lah. Cuma dia ada penalti, denda dan juga imprisonment, masuk penjara. Kita boleh penjarakan orang tu. So in terms of general duties of employers and self-employed person, apa tanggungjawab employers and self-employed person? Maksudnya orang kerja apa tanggungjawab majikan dan juga orang yang bekerja sendiri. Apa yang orang bekerja sendiri tu? Contohnya apa je? Orang yang bawa taksi, kan? Dia taksi dia sendiri atau orang bawa Grab car. Orang bawa Grab car ni boleh dia bertanggungjawab juga pada pekerjaan dia. Ataupun dia ada seorang dua orang pekerja. Dia panggil self-employed juga. Okey, Izzati nak masuk. So, apa general duty of employers and self-employed person? So, dalam dia punya ni, they say, so far as is practicable. So far as practicable, provide and maintain plan and system of work. Dia kena maintain sistem bekerja yang as far as practicable. As far as practicable, dia provide and maintain plan and system of work. Dia mesti ada sistem kerja yang yang practicable. Make arrangement for the safe use, operation, handling, storage and transportation of substance and plant. So dia kena buat arrangement benda yang diguna tu selamat, safe use. Mesti ada maintenance, mesti pakai PPE. Dia punya operation, bila buat operation tu dia mesti as far as practicable lah. Dia tak boleh lah orang yang buat operation katakan steam boiler tu kan, steam boiler mesti orang yang competent. Dia pun tak boleh lama sangat kerja sampai berjam-jam. Handling macam dia nak bawa dia punya chemical katakan dia kena betul kan, handling yang selamat, as far is practicable, practice storage, dia mesti letak tempat yang selamat, transportation of substance and plant, ini pun tanggungjawab dia. Bila nak bawa substance and plant, mesti as far as practicable. Provide information, instruction, training and supervision. So, bila dia buat aktiviti yang ni risiko yang tinggi, contoh macam chemical, dia mesti bagi information pada pekerja tu. Pekerja tu kena tahu dia punya hazard dia tu. Kalau terkena hazardnya, maksudnya ada contoh cecair tu,
Bila expose the chemical tu bila expose dengan air, dia meletup kan. So dia kena bagi information. Kalau dia guna racun tu, kalau terpegang chemical tu, you boleh terbakar kulit you. Dia kena bagi tahu information, maklumat tentang apa yang dia aktiviti yang dia buat. Dia mesti ada instruction. Dia mesti ada instruction macam mana nak gunakan, macam mana nak mulakan aktiviti tu, step by step, dan dia mesti ada training. Takkan tu kerja tak ada training langsung. Dia mesti ada training and mesti ada supervision. And then provide and maintain place of work and means of access to and egress from any place of work. So, kalau dia ada tempat kerja tu, mesti ada tempat kerja yang boleh masuk dan egress from any place of work. Maksudnya, dia mesti ada emergency exit. Kalau contoh ada kebakaran, mesti ada emergency exit. Contoh macam Tahfiz, kan? Tahfiz yang dulu ada tak dengar cerita ada kebakaran di Tahfiz tu? So di Tahfiz tu tak ada egress, maksud tak ada exit kalau ada kebakaran, semua grill. So as far as practicable, employer mesti pastikan jika ada emergency, they have a place to egress, maksudnya exit from that place. Provide and maintain working environment that is safe and without health risk and adequate welfare facilities. Without health risk maksudnya tak ada risiko kesihatan. Contoh macam aktiviti kerja dengan pelambam, lead, yang kerja dengan quarries, kan, habuk-habuk tu, yang kerja dengan kerja contoh ternak ayam, ternak ayam dia ada biological risk. So dia mesti pastikan environment dia kerja tu selamat, without health risk. Kalau yang bunyi bising, kan, bunyi bising, berapa desibel dia kena limitkan, ataupun dia guna PPE. Kena ada PPE macam earmark, earplug ke, kan. Dia kena ada goggle, as far as practicable. And adequate welfare facilities. Mesti ada tempat toilet, mesti ada kantin yang separate from their activities, mesti ada bekalan air yang mencukupi, mesti dia sediakan safety boot, uniform. Ini welfare facilities. So, to provide and maintain working environment that is safe and without health risk. So other duties of employers, self-employed and occupiers. Other duties of employers, self-employed, occupiers is formulate written statement of his policy on OSH. Maksudnya apa ni? Maksudnya employers ni mesti ada written statement. Dia punya policy tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Mesti ada written policy statement. Mengatakan dia akan ikut OSH ni. Saya ada contoh policy on OSH ni, written policy, di mana written policy ni mesti dipahami oleh majikan dan juga pekerja. Written policy ni is the commitment of the employers tentang dia punya commitment in terms of taking care health and safety at their workplace.
Contoh saya bagi apa ni? Sekejap ya. Saya bagi contoh tentang return policy. Sekejap. Ini return policy. Sekejap ya. Ni. Okey, ni dia contoh. Ni company workable, dipanggil workable company. So dia mesti ada komitmen tentang keselamatan tempat kerja. You see? Ini dia punya policy. Our occupational workplace health and safety policy help us preserve the best possible work condition for our employees. So employee has a right to feel safe at work. Our company is committed to follow legal standard and create a hazard-free workplace. Our occupational workplace health and safety policy help us preserve the best possible work condition for our employees. This is the commitment. Mesti ada policy of commitment tentang OSH ni. Scope dia apa, policy element, dia buat preventive action, and then dia akan buat preventive measure, then emergency management, kalau ada emergency, apa dia punya akan buat, additional measures, disciplinary, apa tindakan disiplin yang akan dibuat jika pekerja ataupun staff dia yang tidak mengikuti safety and health safety and health punya management ni. And then mesti ada tanda tangan. Sorry, sini tak ada pula. Maksud tanda tangan daripada majikan. Contoh di Fakulti Sains Kesihatan juga kita ada polisi tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Besok kalau you balik kat fakulti, cari mana polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan Fakulti Sains Kesihatan. So di sini dia punya manager dia, manager yang tinggi sekali. Ada manager akan sign signature daripada manager, itu mesti ada. This is commitment of polisi tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So they have to have a written statement of his policy on OSH, and then conduct undertaking in such manner not to affect other person, not his employees. So contoh ada pelawat ataupun subkontraktor yang datang, supplier datang yang bukan pekerja dia pun mesti buat such manner not to affect other person, not his employee. Pun dia kena jaga. Contoh macam you student ada Fakulti Sains Kesihatan, dekan also bukan sahaja tanggungjawab pada lecturer, tapi student, orang yang subkontraktor yang bekerja mencuci dan sebagainya, penjual dan sebagainya. And then provide information to other person on ways his undertaking may affect them. Dia mesti bagi maklumat kalau ada kerja-kerja yang melibatkan hazard, risiko pada person tu, dia mesti bagi maklumat yang boleh menjejaskan
Dia orang. This one, general duties of designer. Designer, manufacturers and suppliers. Plant and substance, apa tanggungjawabnya? As so far as practicable, to ensure plant substance is designed and construct to be safe and without risk to health when properly used. They have to ensure plant substance tu yang dia design to be safe and without risk to health when properly used. Kalau dia buat structure ke, dia buat apa formula, substance apa chemical tu mesti yang selamat, dia mesti pastikan selamat yang tidak menimbulkan risiko kesihatan. Arrange for carrying out testing and examination. So dia kena buat testing and examination pada apa yang dia chemical ke, plant ke kan, dia kena buat testing dulu. Educate information, dia mesti bagi educate information. For example like CSDS, Chemical Safety Data Sheet, CSDS. Kalau ada chemical yang di order, mesti ada data tentang maklumat tentang chemical tersebut. Dia ada 20 jenis maklumat yang perlu ada. Dia punya property, dia punya adverse effect, dia punya kalau terkena apa tindakan emergency yang patut dibuat. So semua kena ada. For designer and manufacturer, arrange for research to eliminate or minimize hazard. Dia kena buat research untuk eliminate or minimize hazard. Safe erection and installation. Safe erection maksudnya kalau dia buat bangunan, mesti bila dia guna crane tu mesti selamatlah. Dia mesti tegakkan bangunan tu, beam yang dia buat tu, tiang tu, scaffolding ke, mesti dalam keadaan selamat. Kalau dia guna crane, contoh kalau hujan lebat, angin kuat, dia tak boleh guna crane, kena stop kerja. So they have to make sure that when they erect and install things safe dalam keadaan selamat. So employees pula, these are general duties of employees. Employees reasonable care for safety and health of himself and others. So employee masuk pekerja mesti secara reasonable menjaga keselamatan, kesihatan diri sendiri dan juga orang lain. Cooperate with employer and others. Dia kena buat kerjasama, cooperate with employer and others. Wear and use PPE. Apa tu PPE? Mungkin yang tak tahu. Personal protective equipment. Contoh apa? Norma Syarah. Apa dia contoh? Apa contoh PPE tu? Bagi saya satu. Norma Syarah? Yang jawab tadi siapa? Saya. Apa dia contoh PPE? Earmuff. Earmuff lagi? Boots. Boot, safety boot. Lagi? Glove. Glove. Okey, lagi? Goggle. Very good. Lagi? Earplug. Earplug. Lagi? Overall. Apa? Full body suit. Harness. Yang kalau yang panjat bangunan tu kan, yang kerja harness, dia kena mesti ada safety harness. Ikat pinggang dia dekat tiang tu. Kan? Helmet, safety helmet. Kan? Banyak kan when talk about PPE ni. So employees mesti pakai PPE. Comply with instruction on OSH. They have to comply garis panduan tentang penggunaan alat-alat dan chemical tersebut. So in this act there is also clause regarding interfere, charge and discriminate. So apa dia? So employer not to interfere or misuse with anything provided for the interest of safety and health. So dia dalam sini ada clause mengatakan majikan tak boleh interfere
Kalau anything that provided for the interest of safety and health, misuse. Maksudnya dia tak boleh cakap tak boleh. Kalau kena pakai helmet, safety helmet, dia cakap jangan pakai juga. Dia tak boleh pakai. Tapi penting kalau melibatkan manufacture construction dan sebagainya, dia tak boleh interfere. Employer not to levy charge on employees. Maksudnya dia tak boleh potong gaji. Saya sudah beli boot Google ni, saya charge you. Potong gaji. Tak boleh. Employer not to levy charge on employee. Employer trade union not to discriminate, dismiss, injure or alter position. Maksudnya employer tak boleh discriminate, dismiss, alter position. Maksudnya tentang keselamatan ni kadang-kadang employer boleh, kalau dia tak puas hati, tak dengar cakap dia boleh dismiss. Dia boleh buang atau tukar posisi. Trade union ni biasanya apa dia? Trade union ialah persatuan pekerja. Persatuan pekerja dalam kadang-kadang kat industri tu dia ada persatuan kerja dia sendiri. So employer trade union not to discriminate, dismiss, injure or alter position. So dalam act ni ada ada schedule tentang safety health organization. Safety health organization. So dia ada medical surveillance. Medical surveillance maksudnya apa? Mesti ada competent medical practitioner yang boleh buat medical surveillance. Maksudnya kalau dia bekerja di kilang yang melibatkan contoh kerja dengan lead dengan pelambang. So medical surveillance ni akan cek kandungan darah pekerja tu, dan dia akan buat x-ray dia punya lungs, dia boleh buat cek dia punya hearing, kalau kerja berkaitan dengan noise dan sebagainya. So ada they call it occupational health doctor, and chemical assessor, chemical risk assessor, hygienist dipanggil medical surveillance. Medical surveillance ni dia akan buat rutin check up pada pekerja-pekerja yang terlibat dengan pekerjaan yang berisiko terhadap kesihatan. Dan dalam safety organisasi ini ada safety health officer, and then ada safety and health committee. So dalam akta ni pun ada clause tentang reporting accident, dangerous occurrence. So employer to report the nearest OSH officer of accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and disease. Kalau ada kemalangan, kejadian yang berbahaya, ada poisoning, sebab pekerjaan yang terlibat dia poisoning, disease, dia kena buat report kepada Department OSH, Occupational Safety and Health Department, untuk buat reporting, tanggungjawab majikan. And then medical officer to report on scheduled disease in Factory and Machinery Act. Dalam sini doktor yang buat investigation. Kalau contoh ada pekerja dia pergi jumpa doktor, dia pergi klinik, doktor check dia penyakit ni ada dalam schedule Factory Machinery Act. Maksudnya penyakit ni memang disebabkan penyakit pekerjaan. Doktor, medical officer have to report dekat DOSH. Sebab penting, sebab kalau melibatkan pekerjaan, some of the disease or disorder, dia ni long term. Long term. Bila dah contoh kerja
dekat pelambam atau lead di tempat industri, dia dapat penyakit dipanggil cyanosis. Cyanosis, penyakit yang disebabkan oleh pelambam. Dia kena report. Sebab apa? Bila dia report kepada OSH, pekerja tu boleh mohon pencen ilat ataupun pampasan disebabkan penyakit tu disebabkan because of dia punya pekerjaan, masa dia bekerja tu dia dapat penyakit tersebut. Contoh macam noise kan, dia pekak, dia tak boleh dengar suara. Medical doctor check, you kerja di mana, bahagian pekerjaan mana, kerja di mana. Dia tahu mungkin dia kerja tersebut memang banyak bunyi bising melebihi certain decibel. So dia dapat dia ada disorder, dia hearing problem. So from that dia mungkin boleh mohon rawatan dan pemulihan daripada SOCSO, dapat pampasan dan sebagainya, dapat pencen ilat dan sebagainya. So very important, medical officer to report. And then enforcement and investigation. So dalam act ni ada badan yang bertanggungjawab to enforce and to investigate. Kalau ada kemalangan ataupun dia nak buat audit dan sebagainya, di bawah Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kawan saya belajar dulu buat master dekat UKM, Datuk Omar. Datuk Omar ni dia Ketua Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan juga dia ada officer dia, pegawai-pegawai dia. Dan dia ada certificate of authorization. Dia ni ada kuasa. Dia ada kuasa, authority, the power of DOSH. Ni dia ada kuasa. Apa power dia? Dia able to enter and inspect any place of work. Dia boleh masuk dan dia boleh inspect any place of work. Enter with equipment and authorized person. So dia bawa equipment dia untuk check, ataupun orang yang kompeten untuk investigate, dia akan boleh bawa. And then take photos, measurement and sample. So dia bila dia siasat tu, dia akan ambil gambar, dia akan measure, and also dia ambil sampel yang diperlukan. Require medical examination if risk is prescribed disease. Kadang-kadang dia boleh arahkan orang tu buat medical examination. Dia percaya ada risiko tentang penyakit dia tu. Question any person if necessary. Dia boleh tanya siapa-siapa yang dia rasa boleh memberikan maklumat, dan dia boleh cari orang yang bersalah sebagainya. All person must assist the officer with entry, inspection, examination and inquiry. So all person yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, sama ada majikan, employee, supervisor, mesti bantu officer tersebut, pegawai. Ini dia punya website. Besok nanti balik lepas kelas ni, you Google www.dosh.government.my. Dalam sini ada segala maklumat servis dia dan sebagainya. So dalam OSHA Act ni ada improvement and prohibition notice. Maksudnya dia boleh bagi notice, improvement or prohibition. Contravention can lead to prosecution. So dia bila dah bagi prohibition notice, kalau prohibition notice ni
dia boleh dakwa di mahkamah. Dia boleh dakwa di mahkamah. Dia boleh bagi improvement notice ni kira lembut lah. Lembut lah. Maksudnya, okay, I bagi you improvement notice dalam masa 7 hari. Maksudnya, dalam masa 7 hari dia kena ubahlah. Dia kena tambah baik dia punya penjagaan keselamatan pada aktiviti yang dia buat tu. Dipanggil improvement notice. Ataupun yang keras, prohibition notice. Maksudnya tak boleh buat kerja langsung. Stop order. Prohibition notice is stop order. Dia boleh order. So, dia akan bagi notice to person in control. Time to comply given for improvement. Dia bagi tempoh masa untuk apa? Pernah tak you nampak contoh macam restoran? Restoran tu kan. Restoran tu diarahkan untuk tutup kan? Betul. Itu jabatan jabatan kesihatan negeri inspektor kesihatan tu bagi improvement notice tu. Contohnya tempat saya tu ada restoran itik salai kan. Pernah makan tu. Itik salai apa dia panggil? Itik salai restoran besar, restoran tu ramai orang pergi makan. Tiba-tiba dapat improvement notice daripada inspektor kesihatan. Maksudnya apa? Dia kena dalam masa 7 hari mesti ada isu tentang mesti ada isu tentang kebersihan Atau keselamatan. Keselamatan, kebersihan, ada tikus ke kan, tak higienik ke. So janganlah marah pula. Apalah tutup pula, saya nak pergi makan itik salai ni. Dah terliur dah. Sebab ni untuk kebaikan sama kan. Kalau ada tikus berkeliaran, tikus kencing dah penyakit pula kan. Reason given, contravention explain. Dia mesti beritahu lah apa sebab dia buat macam itu. Must comply with even if appeal. Appeal ni dia boleh buat rayuan, tapi dia kena comply lah, kena ubah walaupun dia buat rayuan. Appeal, dia boleh buat, katakan dia kena prohibition notice, dia boleh appeal within 30 days to the DG of the DOS. Dalam masa 30 hari dia boleh buat rayuan. So dalam OSHA ni dia ada liabilities. Maksudnya dia boleh tuduh dan dia boleh tuduh ataupun dia boleh takkan kesalahan pada orang tersebut. Kalau siapa yang ada offense tentang duty of employers and self-employed, kalau dia tak lakukan tanggungjawab dia sebagai employer or self-employed, dia boleh bagi maksimum 50,000 denda ataupun 2 tahun penjara ataupun 50,000 dan 2 tahun penjara 2,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya. Siapa yang tak menjalankan tanggungjawab sebagai majikan atau self-employed can bagi maksimum 50,000 atau penjara atau kedua-duanya. Dan kedua-duanya. Duty of occupier to non-employees pun macam itu. 50,000 2 years. Duty of designer manufacturer. Manufacturer yang design plant dan buat chemical tu boleh dia bagi denda 20,000 atau 2 tahun penjara. Failure to comply with NOP tu apa? Anyone? Failure to comply, notice order prohibition or notice order improvement. Siapa yang fail to comply, katakan dia suruh berhenti, suruh improve, dia tak buat. So dia boleh
bagi 50,000 plus daily fine of 500. 7 hari dia tak buat. Dia tak berhenti pun kan. Dia boleh denda RM50,000. Kalau sebulan dia buat lagi kerja, 30 hari kali RM500 berapa? And then penalty 5 tahun. Ni banyak lama 5 tahun penjara. Duty employee. Ni pekerja. Kan? Pekerja kalau dia tak pakai PPE, dia boleh bagi RM1,000 maksimum atau 3 bulan penjara atau kedua-duanya. Duty employee, interference, misuse. Dia ganggu, dia salah guna, dia main-main kerja, dia buat shortcut, dia boleh denda RM20,000 atau 2 tahun penjara. Discrimination by employer union, dia tukar orang tu, dia berhentikan kerja. Bila orang tu report accident, dia berhentikan orang tu. So 10,000 plus damages plus reinstatement order. Maksudnya dia akan bagi order untuk dibolehkan orang tu kerja balik position yang asal, ataupun 1 tahun penjara. Okay, medical surveillance regulation. Kalau dia tak buat medical surveillance, 5,000 or 6 months. Duty of occupier to employ SHO, kalau dia tak menjalankan tugas untuk melantik ataupun melantik safety health officer, dia boleh kena RM5,000 atau 6 bulan penjara. Duty employer to create consult safety health committee. Ini melibatkan duty employer yang tak consult dengan safety health committee, dia tak tubuhkan safety committee, dia kena denda RM5,000 atau 6 bulan penjara. Disclosure of business secret. Disclosure of business secret ni macam apa? Macam tempat kilang tu ada formula. Formula buat roti gebu special kan. So pekerja ni dia curi secret formula business tersebut. Dia boleh didenda RM20,000, 2 tahun penjara. Failure to comply with any other part of the act or any regulation, 10,000 plus 1,000 day after conviction or 1 year imprisonment. Okay. So dalam OSHA ni, this is the structure of the OSHA. So ada soalan tentang OSHA ni? Anyone? Doktor. Ya. Saya nak tanya sikit boleh? Boleh, banyak pun boleh. Siapa tu? Hafsah. Mana? Yang dekat improvement and prohibition notice tadi. Okay, ya Hafsah. Yang last kali tu dia kata within 30 days to DG. DG tu apa? Dan Director General. Director General, DG itu Director General atau Ketua Pengarah. Director General of DOSH lah. Ketua Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Macam Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Nur Hisham kan? Tan Sri Dr. Nur Hisham tu Ketua Pengarah Kementerian Jabatan apa? Kementerian Kesihatan. Jabatan Kesihatan Malaysia. Dia Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Kan? Ketua Pengarah. Okey, Hafsah? Ada yang lain nak tanya? Okay, thank you. Saya nak tanya. Okey, siapa ni? Yasmin. Yasmin. Okey, Yasmin. Nak tanya apa? Yang general duty dekat designer supplier tu, yang first point dia cakap ensure plan or substance tu kan. Plan tu apa? Plan ni ibarat macam Kilang, macam tempat pekerjaan. Bagus. Siapa tu? Bagus tu. Saya dah penat cakap. Rifah. Dia macam plan ni macam
kilang tu dia ada dia punya mesin, dia ada dia punya sistem, kan? Dia macam complete set lah. Complete set, katakan dia nak pada TNB tu, Tenaga Nasional Berhad tu, plan dia macam mana? Plan dia dia ada apa ni, mesin turbine, dia ada pipe, dia design lah. Dia design dia punya equipment tu dalam bentuk yang besar. Plan ni dia macam sambungan-sambungan equipment, turbine, pipe, plan ni benda yang besar lah. Kalau equipment tu sebiji tu. Ni ada yang benda-benda yang bersambung-sambung. Dia design benda tu. Plan. Okay? Okay, good. Lagi siapa nak tanya? Ada lagi siapa nak tanya? Semua okey? Okey. Okey, dari segi sejarah OSHA Act ni, kita ni biasanya ikut negara Commonwealth. Commonwealth, kalau siapa yang apa ni? Yang apa buat OSHA Act ni mula-mula? Agak-agak negara mana? Anyone? Siapa tu? UK. Yes, UK. UK yang actually yang original of OSHA ni. Yang apa develop OSHA ni since 1974. Kemudian Australia disebabkan apa ada disaster dekat dia punya Philipsburg. You tengok tak ada video kat situ? Yang kat saya punya material tu. Philipsburg disaster. Kat situ ada apa industrial yang buat nylon ni, buat kain. Dia ada kemalangan industri kat situ. So ramai yang meninggal, yang bekerja di situ, rumah rosak. Bila dia terbakar, kilang tu terbakar dan meletup. So bila dia tubuhkan suruhan diraja, Lord Rayburn punya Royal Committee, suruhan Jaya Diraja menyiasat benda ni. So Lord Rayburn punya report dia mengatakan bahawa dia punya legislation in term of law ni too dependent from government. So dicadangkan self regulation ni lah. Dipanggil Open Safety and Health Act. Kena ada akta yang lebih kepada tanggungjawab tu dibagi kepada majikan dan pekerja dan siapa yang terlibat. So dia design OSHA Act ni. So lepas tu 1984 Australia pula yang ikut. Negara kita ni 20 years after that dia ikut buat OSHA ni. Disebabkan apa? Ada satu kejadian kilang mengecun, bright sparkler meletup. Ramai orang mati kat situ. You nak tengok video tak? Nak. Okey, saya akan buka video tentang bright sparkler ni. Tragedi bright sparkler. Bila ada tragedi ni, barulah kerajaan nak adakan akta OSHA ni. Nanti saya akan buka sekejap lagi. Okey, saya akan share. Okey, semua silakan menonton ni dalam masa 4 minit je.
Okey. Okey, semua dah okey dah menonton tadi? Ya. So bila berlaku insiden macam itu barulah kerajaan kita ni nak apa? Nak buat OSHA Act ni 1994. Kalau you tengok kilang berat sparkler tu, dia tak ada self responsibility langsung. Self regulation langsung tak ada. Permit pun tak ada. Dia punya work process pun lesen pun tak ada dan sebagainya. Okey. Kita dah sampai 12 suku ni. You all nak sambung lagi tidak? Okey. Sekarang ni kita bincang tentang sitting guideline. So any one of you can share your punya reading, your homework tentang OSHA, tentang guideline sitting. Anyone? Volunteer? Tak ada yang volunteer. Semua seram sejuk ke apa ke? Yang senyum tu selalu tu, Jasmine, ceritakan tentang apa yang you tahu tentang OSHA. Apa ni guideline of sitting? Yang saya dapat conclude daripada sitting guideline ni, dia banyak suruh guna yang adjustable supaya sesuai dengan orang yang sangat besar, yang sangat kecil. Lepas tu kena nearkan dengan workspace supaya senang capai. So dia ada detail tentang requirement kan? Requirement. So these sitting guideline ni dia ambil daripada, dia ada dua prinsip dia gunakan, OSHA dan juga Veterinary and Machinery Act. FMA. So dia ada komiti dia. So komiti ni come up with the guideline in term of working, sitting while working. So while working ni kita ada detail dia. Pertama tentang apa dia punya Selection of sitting. Selection of sitting based on task kan. Ada orang so kadang ada orang yang kerja buat drafting, prosedur macam mana, office, kedudukan prosedur macam mana, yang bekerja sebagai yang melibatkan dynamic work kan, dia kerja berdiri, duduk apa sesuai kursi untuk diorang. So depend on the task. And then the second one, dia punya envelope, space envelope. Betul tak? Space envelope. The layout of workstation. Layout of workstation. Siapa tu? Yang cakap tu? Nurul eh? Lagi apa? Safa. Safa. Lagi Safa? Lagi Safa, lagi apa? Method of working. Method of working. Okay, good. Method of working. Lagi apa? Order of task. Apa dia? Order of task. Apa dia order of task tu? Maknanya sebelum buat kerja tu kita determine dulu dia punya order of task supaya tak perlu banyak pergerakan, bangun, duduk. Okey, bagus. Lagi? Lagi Safa? Jenis-jenis kerusi. Okey, jenis-jenis kursi banyak kan? Apa dia jenis-jenis kursi? Banyak. Apa dia Safa? Anyone? Lean on or sit stand sit. Lean on or sit stand sit. Semi standing punya seat kan?
Apa seating yang ada armrest. Ya. So so this apa guideline ni every apa component of the chair tu dia prescribe kan. Dia punya backrest, dia punya apa buttock apa ni sitting punya area, dia punya apa kedudukan apa ni kaki macam mana so every rule of thumb kalau kita bekerja, kalau kita duduk dalam masa bekerja, rule of thumb mesti dalam kita punya elbow mesti dalam keadaan right angle, and kita punya foot mesti dalam keadaan knee kita dalam keadaan 90 degree, dan kita punya elbow mesti dalam keadaan apa ni 90 degree. Itu level of apa ni rule of thumb ketinggian meja tak boleh melebihi elbow kita. Rule of thumb talking about apa jarak antara terminal komputer tu dengan mata kita berapa jaraknya. One length of kita arm kita ni. Dan dia juga dia punya level of eyes within 15 degree apa below eye level and with apa up below and top 15 degree of eye level. Jarak kita punya level of monitor monitor mata kita ni dia punya panjang within kita punya arm length, dia punya degree 15 to 30 degree, bottom 50 degree up to the eye level. So kita punya apa ni kursi apa ni kita punya feet ni mesti lying flat at the floor. Jangan terjongkit, terkangkang dan sebagainya. So this is the guideline. But for example kalau you ada worker yang be referred to you due to the back pain ataupun spondylitis kan. One of the tasks that you need to do is to have work visit dia punya workstation dia. So when you visit at dia punya workstation, you need to identify the risk of biomechanic dia punya position while sitting at their workplace, while sitting at dia punya workstation. Bila you identify dia punya hazard, then you analyze dia punya risk, then you have to recommend to them in report what are the things that need to be modified and to be adapt at dia punya workstation while they're sitting. This is the rule of OT lah. So you can use this guideline. You must be familiar lah. You have to read. Okay, kalau workstation, kalau in term of armrest dia ketinggian dia berapa, dia punya maximum reach, convenient reach kan, berapa sentimeter, semua you kena tahu. And then very important dia punya job task tu. Kalau melibatkan sitting and standing, apa type of wheelchair yang sesuai untuk dia. Yeah. So this is the thing which is very important for us to have. If you got a printer, you print this one, kan? Print this one as your resource, rujukan you. Kalau you buat work visit to dia punya workstation, so this is the detail
that you need to be familiar. And then there is a checklist kan? Betul tak? Betul semua. At the end tu ada checklist. Checklist apa yang kita nak tengok. Betul. Apa yang kita nak tengok dari segi dia punya workstation. So this code of ethics or guideline lah. This guideline or code of ethics that require when people working at sitting posture. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, saya nak you all buka video boleh tak? Saya nak ambil gambar ni. Sekejap doktor, sekejap. Buka video. Saya nak ambil gambar. Inilah pelajar saya yang attend hari ni. Doktor nak upload kat IG ke? Nak hantar kat Facebook. Okey, ni Izzam. Doktor jangan lupa tag. Apa dia? Jangan lupa tag. Tag apa? Tag? Oh, tag. Okey. 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 Intan. Sekejap saya ambil gambar. Saya nak print screen ni. Dah masuk semua? Semua belum masuk. Ivana belum. Masuk dulu, nanti saya nak capture, nak screenshot ni. Ini Nabila terkeluar pula. Nabila. Okey. Ada gambar kucing lah. Apa ni? Apa gambar kucing apa? Siti Nadia ni tak ada gambar ni. Ivana. Siti Nadia. Nazira. Okey. Okey. Ya. Screen, command. Lagi Ivana tak ada gambar ni. Syamimi tak ada. Dini. Mak Alip pun tak ada. Dini tak ada. Mimi tak ada tu kan? Apalah Mimi tak ada kamera Mimi? Beli lah. Okey. Kerja doktor tak boleh buka. Tak buka okey. Masukkan gambar. Ni bukti. Nanti sesiapa uploadkan Google Form ya apa future ni kadang tak boleh pakai lah. Dia ingat dia bagus pun tak bagus juga. Intan tak ada gambar pula Intan. Mana Intan ni hilang? Okey. Safa pula hilang. Okey. Okey, kita ambil. Okey, next group sekejap. Ni Amalin, Syamila, Airunisa, Syah. Airunisa mana? Syasha. Sabrina pun tak ada. Sofia. Kita nak ambil gambar ni. Sofia pun tak ada gambar. Okey, yang ketiga. Ni semua Zafrina, Noah Riza, Haizat. Mana dia ni? Sofia. Okey, keluarlah muka tu. Tak boleh kadang internet problem ataupun you tutup ni kan? Kadang line slow doktor. Line slow okeylah tak apa. Tak ada buka video. Okey. Okey. So, I dah uploadkan dalam guideline tentang standing pula. Standing guideline of standing. So you all read the guideline of standing. So we discuss in the next lecture. So ada soalan tentang OSHA Act ni? Tak ada? Saya tak ada. Tak ada Yang lain? Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, semua okey Okey, stay home, stay safe. Stay healthy. Enjoy with your study. Enjoy with your study. Okay, Assalamualaikum. Thank you doktor. Doktor pun Bye. jaga diri. Thank you doktor.